tapak. Masa tu gelap ni semua. Kejap, Hutan, kejap. saya nampak Maksudnya tapak. tanah tu macam telah dikais-kais gitu. Yes. Kalau ikut background Dah saya suspend ini. Seriously. Aku kat sini pun dah mula suspend. Rasa bulu Roma dah boleh naik ni. tapi saya macam, Bunyi tapak kaki orang lah, senang cakap. ya, tapak kaki orang pijak daun. Satu lembaga hitam, macam orang kedai tu. Gelap, berbulu. Okay. Alright. Saya bergaduh dengan dia dalam tu, dalam mimpi. Tapi sebab serious lah. masa السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Tuan-tuan semua, mari kita dengarkan cerita Hikers ini. Tapi jangan jadikan diri anda dipengaruhi dengan kisah seram. Okay, Assalamualaikum Syah. Waalaikumsalam, Wak. Okay, Alhamdulillah. Terima kasihlah bersama Wak Outdoor Channel. Semoga berinformasi, semoga terhibur. Alhamdulillah. Okay. Okay, kita tengah, sebab ni macam ni. Ada orang tanya Wak tentang cerita-cerita yang kata orang seram, suspend ke, mistik apabila masuk hutan. Okay. So, itu sebab aku contact kau sebab kau kata ada satu cerita, satu cerita yang menarik lah kan. Tak tahulah nanti kita nak tahu kan. So ni nak tahu ni, sebelum tu nak cerita sikit background Syah ni tentang hiking, tentang hobi hiking ni. Dah berapa lama dah mana tempat pergi? Cuba cerita sikit. Okay, Assalamualaikum semua pendengar semua serta. Saya Syah. Start hiking ni actually dia bermula dengan kawan lah. Dia start daripada Viper race. Viper race yang kita ada run obstacle run. Ada 21 km dengan 20 obstacle. Di situ memang tak pernah buat obstacle run ni. Terjebak. Bila terjebak tu terus minat nak masuk hutan. Wah. Berapa kilometer tadi? Saya dah pernah, Alhamdulillah dah pernah masuk Viper race yang 21 km. Itu sepatan 5 km 15 obstacle, 21 km 30 obstacle lah, macam tu lah. Ini bukan calang-calang ni. Ni semua masuk hutan lah tu memang masuk hutan. Kita kalau pakai je putih keluar jadi tertarik lah. Macam tu lah. Oh ya ke? So ni ke mana aja hutan yang pernah masuk selain daripada pengalaman yang tadi kita faham lah tentang Viper race dengan apa tu, sepatan semua. Mana-mana hutan ke gunung yang pernah pergi ke? Mulanya daripada ayah saya dulu askar. Ayah saya askar. Okey. Lepas tu bila biasalah dia askar ni kan, dia bawa anak dia 2-3 pagi masuk hutan. Ada selamba je, camping dalam hutan. Serius lah? Dengan kawan dia. Sebab masa tu mak saya jadi tukang masak. Sebab diorang semua lelaki. Nak juga rasa masakan sedap kan. Tu mak saya dan kita orang pergilah camping orang sekali. Bawa semua peralatan askar lah. Tidur kemah askar. Dari situ minat. So kalau ikutkan
yang pertama saya naik adalah yang dekat-dekat je, macam Gunung Angsi tu. Gunung Angsi dekat Negeri Sembilan kan. Oh, Negeri Sembilan. Okey. Kuala Pilah. Itu dah lebih kurang dalam 10 km je lah. Sebab 10 km pergi balik. Tapi saya ikut jalan Bukit Putus masa tu. Senang sikit compare dengan Ulu Bendul. Dari situ pula lepas tu just for fun je lah, run macam biasa, obstacle run. Tiba-tiba office ada buat sponsor naik Gunung Ledang. Gunung Ledang naik Kinabalu. Everything sponsored. Ya. Tahun bila tu? Saya rasa 2017 macam tu, kalau tak silap 2017-16 tu. So dari situ sebelum nak naik Gunung Kinabalu ni mestilah macam gunung dia naik kan. Ya. Tu naik Kepung dekat apa yang kat Kepung tu ada film punya apa ni indoor yang film punya bahagian outdoor dia yang helipad tu, orang panggil selalu helipad dekat Kepung. Kat situ ada satu training kat situ. Kita memang office sponsor training sekali, 2 bulan training. So saya Gunung Ledang tu actually antara gunung yang terawal. Lepas tu lepas Gunung Ledang, Gunung Kinabalu, lepas tu macam gunung saya naik lah. Okey. Tak adalah, tapi yang G7 belum naik lagi lah. Tak ada kesempatan. Yalah, tapi at least banyak lah, maksudnya hiking yang pergi apa yang santai ke apa pun banyak lagi tempat lagi yang dah pernah sampai lah. Macam Pine Tree Trail dekat Fraser. Lepas tu Bukit Kutu. Nama Bukit Kutu tapi jangan tertipu dengan Bukit Kutu Kejap. Bukit Kutu Negeri Sembilan No. Bukit Kutu dekat Kuala Kubu Baru. I see. Okey. Sungai Pertak. Sungai Pertak. Sungai Pertak. Itu jangan tertipu nama Bukit Kutu jauh. Jauh saya pernah jadi sweeper selama 5 jam jaga orang nak naik atas dia. Oh, serius? Ya. Sweeper. Okey. Okey, ini memang banyak pengalaman ya, alhamdulillah. So nak tahu nak cerita ni kan tentang cerita-cerita yang seram, cerita-cerita seram yang Syah pernah alami waktu pergi, tak kisahlah pergi hiking ke camping ke, ni masuk hutan. Ini memang sebab tengok cerita memang semua bukan main tepi-tepi pinggir-pinggir hutan, ni memang betul dalam hutan ni. Kan? Cuba cerita apa cerita sebenarnya ni? Sebelum tu pengalaman tak adalah banyak, tapi bolehlah kongsi mana sikit tu, sikit-sikit saya key experience tu bolehlah kongsi. Setakat pukul 12 malam masuk hutan, pukul 3 pagi, itu mungkin dah biasa. Okey, cerita dia masa ni sebelum ke Gunung Kinabalu. So office ini inisiatif sendiri lah sebenarnya, saya dengan kawan-kawan ada buat untuk mendaki Gunung Ledang. Sebelum tu saya mohon maaf lah sekiranya informasi ni saya salah kan. Untuk naik Gunung Ledang ada 2 pintu. Satu daripada Sagil, which is pintu masuk Sagil, Johor. Kalau tak silap saya pergi balik dia dalam 5 ke 7 km, tak jauh. Kalau ada Sagil, itu memang dah commercial untuk tourism lah. Tapi yang saya naik ni daripada Asahan. Daripada Asahan Melaka ni dia hanya buka, kalau tak silap saya, hanya 6 bulan. 6 bulan lagi dia akan tutup untuk Angkatan Tentera Malaysia buat latihan. So pintu masuk dia ni bukan pintu ada gerbang apa, toilet semua tak ada. Pintu masuk dia kebun orang. Ini yang ikut Asahan lah. Ikut Asahan. Saya masuk ikut Asahan. Yang ni kalau tak silap saya berapa jam, 9 jam ke ataupun 12 jam. So kami kena naik pukul 4 pagi. 4 pagi. 4 pagi dah naik Terputus. Terputus. Tak apa. Okey, kita sambung balik Okey. Masuk ke dalam tu pukul 4 pagi. 4 pagi tu dah jalan. 4 pagi dah jalan. Serius. So kita lebih kurang 3.30, 3 tu dah kena ada lah preparation pukul 3 pagi. Faham. So kita ada nak masuk Bukit Ledang, kita kena sign macam
release form. Dan kita kena sewa permit juga sebab dia kan ada permit taman negara kan. So kita kena ada consider macam maling gunung ataupun ranger yang bawa kita masuk dalam. Baik. So kita kena isytiharkan semua peralatan kita, tak boleh bawa pisau, semua. And then dari situ kita apa yang kita bawa kita kena declare. Dekat tu dia akan check barang kita. So tim saya dengan gabung dengan beberapa tim yang lain, orang eksternal, orang luar lah. Lebih kurang 40 orang, tak termasuk dengan ranger. So 40 orang tak termasuk ranger. So satu tim lebih kurang dalam 5 ke 6 orang atau 10 orang ni lah, 10 orang. Tengoklah. Tak ramai kan jaga. So pukul 4 pagi lepas kami set up everything dengan kawasan pintu masuk dia entah kebun orang mana pun. Kami terus dia ada 8 checkpoint sampai ke atas. Checkpoint 1 sampai 8 itu puncak lah. So pukul 4 pagi kami teruskan perjalanan untuk daripada checkpoint pertama terus ke checkpoint kedua. Lebih checkpoint kedua tu saya grup yang pertama saya terpilih grup pertama sebab ikut member tu memang kawan ranger. So dia tahu saya punya kemampuan macam mana. So untuk yang laju dia akan bagi first lah. So sampai ke checkpoint nombor 2 kami berhenti seketika lah untuk solat subuh, tunggu subuh. Okey, maksudnya perjalanan tu campur tolak dah 2 jam lah lebih kurang. Lebih kurang 2 jam kita tunggu orang kan. Saya sampai awal kat checkpoint nombor 2 tapi kita tunggu orang semua semua dah ada. Lepas tu kita solat subuh, lepas tu after that lebih kurang pukul 5 macam tu lah baru kami teruskan perjalanan. Tapi salah nasihat saya memanglah dia cakap tak boleh bawa pisau kan, tapi kalau masuk hutan ni pisau tu wajib lah. Pandai-pandailah simpan sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dekat dalam masa perjalanan tu saya nampak tanah ni macam gembur-gembur, macam bau korek. Macam bau ditajak. So dari situ saya nampak tapak. Masa tu gelap ni semua. Saya nampak tapak. Maksudnya tanah tu macam telah dikais-kais gitu. Yes. Itu yang tu babi hutan. Okey, babi hutan. Okey. Right. Okay, faham. Babi hutan sebab memang kita kena prepare benda tu. So dari situ kami teruskan perjalanan. Tapi daripada checkpoint kedua tu kami nak tukar perjalanan tu ada macam sangkut sikit sebab memang ada bunyi babi hutan. Memang sangat dekat. Wow. Okey. Itulah sebab kalau ikut background dah suspend ni. Seriously. Aku kat sini pun dah mula suspend. Rasa bulu roma dah boleh naik ni. Walaupun babi hutan. Okey, tak apa. Teruskan. Lepas babi hutan ni lagi suspend awak. Okey. Oh, ya ke? Ada lagi suspend? Okey. Ada lagi. Teruskan. Lepas gunung sebab gunung Layang ni atuk saya pun pernah naik. Ikut cerita dia lah. Atuk saya ni cerita, dia cakap dia pernah naik atas and then dia pernah sampai ke mana air terjun ke atas. Sebab checkpoint nombor 6 memang ada mata air kat atas tu macam nak sungai mata air. Kat situ dia pernah arwah atuk saya dapat cerita dia nampak ada perempuan mandi. Memang totally. Kejap. Ulang balik, nampak apa? Arwah atuk saya dulu pernah naik ni, di Gunung Ledang ikut Asahan ni. Sampai ke checkpoint 6 tu, dia masa tu orang duduk sana lah. Dia dapat orang perempuan mandi. Naked. Itu memang, tapi kebetulan arwah atuk saya ni lurus. Dia hanya tengok, lepas tengok dia belah. Okey. Dia macam sambil lalu tu, ada orang mandi tu, dia belah. Lepas tu tak jauh dari situ, masa dia collect buluh, ada dapat bekal macam buah-buahan, durian, ada orang dah ikat dah. Tu arwah atuk saya cerita lah. So, sebelum naik tu pun saya ni memang orang cakap mungkin masa tu muda lagi kot, pasal niat apa ni lah, macam tak betul juga lah. Pasal niat macam kalau aku dapat macam actually benda tu macam main-main je. Saya cakap kalau jumpa putih gunung Ledang bagus juga ni. Mulut dia macam sabun lah orang cakap. So daripada checkpoint 2 tu dia teruskan first saya tak sedar hati sebab bunyi babi tu. Memang rasa kat sebelah. Okey. Bila dia teruskan dia lebih kurang 5 minit baru hilang. Bunyi tu lah hilang. Bunyi hilang. And then
Wak bayangkan, kami daripada jalan keluar tu dah jauh, perkampungan memang jauh. Ini pukul 5 pagi Wak. Tiba-tiba sebab nenek saya pernah masak tanak nasi dengan kayu. Kan, masak nasi dengan kayu nenek saya. So saya tahu bau dia macam mana. Pukul 5 lebih kurang 5.30 saya boleh bau orang tanak nasi dalam hutan. Di situ. Pukul 5 lebih. Saya dah diam, saya macam, ni orang tak nak nasi ni. Serius. So kita boleh beza kan orang tak nak nasi macam mana. Kalau Wak sendiri camping, Wak tahu kan macam mana. Bau kayu tu, bau nasi tu, dah tunggu nak kering. Okay, saya macam tak apalah, kita teruskan. Teruskan, dia punya laluan memang mencabar lah. Daripada checkpoint kedua, ketiga, keempat, sampai dari situ saya tak apa kan sebab gelap kan. So sampai lebih kurang dapat checkpoint ke 5 macam tu dah mula terang. Dah mula terang, perjalanan pun okey. Cuma biasalah, pancit lah sebab memang orang cakap kalau mendaki tu boleh cuma lutut lah. Macam tu. Dia punya mencabar. Boleh cuma lutut. And then daripada checkpoint 5 kami tu ke checkpoint 6. Memang kami akan tunggu yang the rest lah. Ada lagi lebih kurang 8 atau 7 grup lagi. 8 grup lah. 7 grup belakang untuk berkumpul di checkpoint nombor 6 sebab checkpoint nombor 6 ada mata air. So itu mata air memang okey lah. Kita macam refill balik kita punya hydro bag dengan air yang air ada kan dengan bekal air yang ada tapis balik masuk tu. Tempat ni normal je, tak ada apa sangat. Lepas tu kami teruskan ke checkpoint 7, agak mencabar, dia memang mendaki bukit yang which is kita guna tali. Kalau lepas tali, Wak rasa penat. Maksudnya tu dah mula masih lagi gelap, keadaan masih gelap ke atau dah mula cerah ke? Dah terang. Dah cerah lah, 5, 6, 7, 8 dah cerah sekarang. Okay. So bila dah checkpoint 6 tu, sampai ke 7 tu, ada satu macam tebing bukit. Tebing bukit tu agak macam lebih kurang 15 degree bukan ke pacak lah itu. So kalau kita naik tali tu kalau penat tak lepas lah. Kita naik sampai so normal tak apa-apa, saya sampai ke checkpoint 8. Checkpoint 8 puncak dia lah. Okey, kita orang ada macam makan lepak dalam setengah jam, ambil gambar setengah jam itu 40 minit. Ambil gambar biasa. So after that bila ni saya ada seorang lagi teman saya nama dia Kamarudin itu. Nama Syah Kamarudin enggak. So dia ni agak laju sebab dia dah biasa kan. Dia memang ultra runner. So dia memang laju lah. So turun dua dengan dia. So saya cakap okeylah sekarang ni saya panggil dia pun kan. Saya Kamarudin jom kita turun lah. Kau aku ikut itu. Kita turun. So daripada checkpoint 8 turun checkpoint 7 sampai checkpoint 6. Checkpoint 6 which is yang tempat mata air tu. Lepas tu kawan saya yang Syah Kamarudin ni dia biasalah dia bila makan macam buat hal lah magam kan. Dia cakap tak apa aku ni dulu aku nak buat projek kan. Okey aku saya cakap dengan dia tak apalah tu aku tunggu kat sini aku nak ambil air kan. Dalam masa ambil air tu tempat yang tadi ni mula yang sebelum saya sampai masa duduk lepak dengan budak-budak ni tunggu yang grup yang lain. Tiba-tiba angin tu macam kencang. Cakap tu macam biasa. Angin tu macam mana? Bertiup kencang. Bertiup kencang, okey. Alright. Masa saya tak ada air tu. And then, satu lagi yang pelik, rama-rama banyak. Macam taman rama. Okey. Tapi masa saya ambil air yang dekat mata air tu, untuk refill balik untuk turun, sampai perjalanan jauh, lebih kurang 12 km ke atau 11, tak ingat, nak balik. So, masa ambil air tu saya dah tak sedap hati. Macam ada orang pandang lah masa tu. Saya toleh belakang sambil hati. Saya tengok, saya cakap kuat. Bau tempat ni macam taman mama je tu. Cakap kuat. Nak sedapkan hati lah kan. Dari situ, saya dengan yang kawan saya ni, yang Kamarudin ni, turun. Tapi disebabkan dia laju, dia tinggalkan saya. So, yang dia kata saya seorang lah. Dia seorang. Kalau dia tiba-tiba dia nak tunggu, dia akan ada teman. Dia nak tunggu sampai saya sampai jumpa dia, kita jalan balik. Waktu dia rasa ada air, dia akan lari turun. Sebab dia boleh lari turun. Right. Okay, dari situ bila saya tak sedar hati daripada checkpoint 6 ke checkpoint 5 ni, saya dengar ada footstep belakang saya. Sangat jelas.
Sangat jelas. Macam ada orang ikut belakang saya. Tapi saya macam... Bunyi tapak kaki orang lah senang cakap. Ya, tapak kaki orang pijak daun. Okay. Kan jalan trail tu ada daun kan? Daun penuh plain. Alright. Aku dah seram Dol. Tapi kita macam... Tapi kita macam anggap macam ini mungkin aku punya kot. Tapi macam saya masa jalan tu saya cuba slowkan langkah tu sebab nak tahu ini tapak kaki aku ke tapak kaki orang lain. Tapi bila kita jalan tu saya cuba jalan laju, tiba-tiba saya stop. Tapi memang ada tapak kaki terlebih. Which is saya dah stop, ada bunyi tapak kaki terlebih pijak. Which is dia pun stop. Masa tu dah memang doma semua. Saya abaikan, saya buat tak tahu. Tapi di situ memang makin lama makin kuat bunyi ni. Kau tak toleh masa tu? Kau tak toleh belakang? Saya toleh belakang. Tapi masa sebelum, bila kita dah dengar footstep tu terlebih, dia punya bulu roma ni tegak sendiri. Okay. Sebab nak katakan kalau saya seorang-seorang ke apa benda, sebab saya pernah je hiking ke, macam nak ambil barang ke, saya seorang cari mamam kalau nak buat projek ni dalam hutan kan, mana teman kalau lelaki kan, InsyaAllah saya tak ada apa-apa. Tapi ni dia memang rasa seram sendiri. Dari situ aku mungkin Aku dengar seram ni Dol. Saya cakap macam mungkin benda ni aku salah pasang dengan dia je kan. Kalau konon-kononnya nak kita buat main dengan member ini jumpa putih guna lain bagus juga dia. Macam tu lah kononnya. Tapi tak ambil serius sebenarnya benda ni. So bila dengar footstep tu, saya teruskan perjalanan sampai lebih kurang checkpoint ketiga. Dari checkpoint keempat, saya tunggu sekejap. Itu masih ikut. Memang rasa ada orang ikut belakang. Saya jalan, bunyi footstep tu. And then, bila saya stop, dia terlebih langkah sebenarnya. Dari situ, saya duduk berdiri, saya pandang belakang, saya baca ayat kursi. Buat peninding lah. Kan? Peninding benda tu semua, ayat kursi kan. Sebab itu yang arwah atuk saya ajar semua. Saya baca, benda tu macam makin lama dengan bunyi angin patah. Itu bunyi daun. Boleh kita nampak sekeliling saya tu ada macam benda bergerak. Kelimbat tu boleh nampak. Sebab kita memang tak boleh nampak benda tu depan. Tapi kelimbat daripada tepi, pandangan mata tepi, sometimes kita boleh nampak. Kan daripada pandangan tepi. Itu kita boleh nampak kelimbat. Kelimbat macam ada lalu kat daun semua. Tapi maksudnya angin tak ada. Lembaga ke apa ke binatang ke? Tak tahu. Tak pasti. Tak tahulah. Maksudnya tak pasti. Tak tahu. Masih lagi misteri lah. Saya masa tu memang risau dah bawa keluar lah. Sebab kita kalau setakat kita risau juga sebab itu memang nampak babi hutan tu memang ada kesan dapat kaki kan. Risau yang tu je. Itu je. Tu saya risau dah bawa keluar semua. Saya duduk agak lama lah, 10 minit. Saya bukan salah satunya sebab nak rest kan, sebab perjalanan saya tak rest dah jauh daripada checkpoint 8 ke checkpoint 6 ke 4 tu memang jauh ke lah. So saya rest sekejap. Saya pandang keliling, memang dingin dia macam angin tak ada. Angin tak ada tapi sejuk. Sejuk. Dia sejuk, dia macam orang lalu, macam angin-angin orang lalu. Okey, faham. Okey, faham. Masa tu Kamarudin tu tadi. Dia dah tinggal saya. Aduh. Dia memang kita orang macam tu, kita tinggal jumpa balik. Tinggal macam tu lah. Tapi maksudnya dia dah jauh sebab tadi daripada checkpoint berapa dah sampai ke checkpoint yang ke bawah tu. Maksudnya dah jauh lah tu. Benda tu jauh. Mengikut dia checkpoint 6. Mengikut. Tak tahu lah apa yang ikut. Okey. Tak tahu lah apa yang ikut. Okey. So, bila saya pun tak sedar hati, lepas tu dah ada macam dah kumpul balik tenaga. Saya dah stretching balik kan. Saya cuba layan anak dalam hutan, jogging, slow jog. Saya agak landai masa tu. Saya slow jog. Tapi daripada slow jog tu, tak tahulah mungkin saya tak berpenat. Sebab kita daripada pukul 3 pagi, tak tidur. Pukul 2 pagi, 3 pagi tak tidur. Mungkin penat. Tapi pernah saya cuba lari dekat trail yang sebelum ni dah biasa. Boleh saya tiba-tiba terlanggar satu macam kayu yang dah kena baru nampak. Macam tu. Saya makan macam pandangan tu dia kabur kan. Padahal saya bila lari saya akan alert. Saya alert dahan, alert akar kat bawah takut tersandung. So, nak katakan biasa lari dalam hutan tak adalah, tapi saya dah few obstacle run ataupun trail running kan. Dah banyak lah juga kan.
Tapi kita tahu macam mana alert dahan atas, tepi dengan bawah, kanting, ni, kayu ke takut kita tersadung jatuh. Saya tak boleh nampak benda tu memang tajam, kena kat perut lah. Sampai melecet lah, orang cakap melecet. Dia dah melecet merah tu. Nasib dia pakai baju 2 lapis tu. Okay. Alright. Pakai baju 2 lapis and then saya terus sampailah ke checkpoint yang nombor 2. Saya terjumpa balik yang Kamarudin ni. Okay. Checkpoint nombor 3. Nombor 3 tu saya jumpa Kamarudin balik. Lepas tu dari situ saya berdua je dengan dia, saya ikut belakang. Saya pelik juga kenapa Kamarudin ni macam tak lari lah. Dia nak katakan dia pancit, selalu dia lari tinggalkan saya kan. Dia kan ada dia punya pace sendiri. Tapi kali ni tak, dia macam dia depan saya. Maksudnya macam kita tak pisah lah Lepas checkpoint ketiga, kedua, lepas tu sampai nak keluar ke checkpoint pertama. Macam tu. Nak keluar ni memang masa tu saya ada nampak ada satu macam ranger tengah bawa satu perempuan turun, which is dia tak mampu nak naik atas lah. Depan kita orang. Daripada checkpoint pertama tu nak keluar. Which is perempuan tu depan, ranger tu depan dengan perempuan tu. And then after that Kamarudin, lepas tu saya last. Okay. Dari situ saya dah boleh nampak saya punya kereta parking dekat tempat parking. Alright. Saya cuba berjalan. Tiba-tiba saya terasa kaki bila kita mengangkat kaki tu, kita nak step kaki kiri saya tu, saya nak step, saya rasa macam ada orang pukul. Dari situ saya terus tersalah pijak. Padahal tempat tu landai, sangat landai. Tapi saya masih think positif, mungkin aku dah penat juga kan. So aku punya ligamen ni memang kali ni terjatuh, which is dia bunyi macam ligamen tu bila dia dah tarik tegang, dia akan bunyi macam tulang patah tau. So dia memang terplecok teruk. Saya menjerit dekat situ juga, which is memang tak boleh tahan. Alright. Lepas tu ranger tu dengan Syah kemudian datang jumpa saya, kau tahu apa? Dia tanya. Cakap, aku tak tahu juga. Aku tiba-tiba terkel. Padahal tempat tu memang landai. Depan tu memang saya pergi kereta, dah boleh nampak kereta. Dari situ dia bantu saya jalan. Tu saya dibaring macam diletakkan dekat sebelah kain, macam ada kayu mati kan. Kayu mati untuk duduk rest. Saya tanggal kasut semua, relax baring. Lepas tu saya hati lah cakap ni orang tadi ke apa benda kan macam tu. Which is benda tu macam tak nak lepaskan saya keluar dengan senang. Macam tu. Saya ada beberapa kali yang tak nampak jalan yang keluar. Oh my. Okay. Alright. Tapi kita still impulsif. Tak ada, ini mungkin aku penat. Aku penat. So bila saya duduk relax sekejap, masa tu pukul 12 tengah hari, lebih kurang 12 tengah ni lah. Saya dekat bawah, saya nampak yang Kamarudin tu dengan satu lagi peserta perempuan dengan ranger tu duduk jauh dari saya. Di situ ada macam tali air tau. Diorang tengah rendang kaki, relax. Lepas tu saya tertidur. Okay. Saya tidur, dalam tidur saya bermimpi. Alright. Ada mimpi satu lembaga hitam. Macam orang kedil tu. Gelap. Berbulu. Okay. Alright. Saya bergaduh dengan dia dalam tu. Dalam mimpi. Tapi masa bergaduh tu, mulut saya mengumak kami. Bagai kursi sampai saya tersedar. Ada satu macam panggilan agak keras, which is Kamarudin member saya tu panggil nama saya. Dia panggil Syah. Saya tepuk mata, kenapa? Tanya dia. Tanya, kau baca apa tadi? Dia. Which is masa saya tidur tu, kat luar sebenarnya, mulut saya mengumak kami membaca something. Okay. Aku tak faham apa kau baca dia. Lepas tu, rasa saya jujur dengan dia. Saya cakap, ada benda ikut jadi sampai ke mimpi dalam tidur pun aku ambil nap pun bermimpi benda ni. Lepas tu saya anggap benda tu macam diri saya je lah. And then after that baru dia buka cerita. Kau perasan tak daripada checkpoint 3 kenapa aku tak tinggalkan kau? Dia kat Indo. So, yelah aku ingat kau penat. Ni tak cakap dengan Kamarudin je tu lah. Sebenarnya daripada checkpoint 3 masa kau datang tu kat arah aku
aku nampak beberapa meter di belakang kau ada kelibat hitam yang agak ikut kau. Dia macam nampak sama-sama. That's why dia tak berani separate dengan saya lepas tu. Sampai ke checkpoint luar. And dia buka cerita bila saya cakap dalam mimpi saya nampak orang kedil. Memang dia cakap benda tu pas pinggang saya. Which is dia punya samalah identification dia kan. Sama lah. Sama. Memang matching lah. Matching lah. Serius lah. Wow. Serius lah. Memang. Dan. Dari situ saya macam, ini tak bercari ni, benda ni memang cik pasal je kan. Tapi dari situ memang seram. Tu yang macam benda tu agak nyata lah, dengar footstep agak nyata lah bagi saya. Sebab tak pernah lagi bunyi kan. Yalah. Sebab masa apa tu dalam keadaan ke mimpi. sebab sedar. Masa dalam keadaan sedar kan. Aduh. Serius lah. Itu memang pengalaman yang paling tak boleh lupa lah ya. Ya. Sampai kawan, kalau saya ni jadikan macam bahan lauk guawan lah dekat office. Sampai Kamarudin cakap, ini Syah ni jangan dekat dengan dia. Tak apa, dia bawa dia gunung lerang. Sebab dia orang yang nampak. Aduh. Semua pun dia angkut dia. Aduh. Macam tu. Tapi bila balik rumah tak ada apa lah. Semua okey lah. Everything okey. Alhamdulillah okey. Saya singgah dulu ke rumah ke rumah bapa angkat saya. Sebab bapa angkat saya dia pandai juga mengubat lah macam tu. Dia cakap tak ada apa tu. Biasalah masuk tempat orang je. Tak ada apa-apa lah, alhamdulillah. Ya. Okey. Cuma yang lain tak ada lah. Ya. So yang tapi lepas tu kacau sikit je. Tu tak ada mengganggu perasaan rasa give up nak masuk hutan, tak ada? Tak ada. Saya tak ada. saya mencari juga. Mencari peluang untuk pergi lah. Masuk peluang ni. Kalau ada benda macam tu, saya lagi macam apa? Kita bukan apa, kita macam kita tahu kan benda kita patut takut satu Allah kan. So buat benda tu lebih kurang makhluk ciptaan Allah, so apa kita nak takut. Itu je. Lagi pun dia tak boleh apa-apa dengan kita. Saya lagi benda tu mengacau, lagi saya buat kuat hati saya nak masuk hutan. Okay, faham. Itu cuma consider like macam part and parcel of hobi kita lah kan. Semua hobi ada risiko. Cuma kita kena bersedia je lah. Tapi kata nak patah semangat tak ada lah. Tetap nak pergi juga kan. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Itulah, lepas Gunung Ledang memang banyak gunung lagi dah ni masuk 2-3 pagi juga. Tapi alhamdulillah semua okey. Okay. Alhamdulillah semua okey ni. Alhamdulillah. Setempat cuma orang cakap certain tempat tu memang ada dia punya history. Kita masuk untuk rumah orang tu ada tim agent. Kita kena bersedia lah ya kan. Kita kena hormat rumah orang kan. Kita kena hormat orang. Kita kena hormat rumah orang. InsyaAllah tak ada apa kot. Ya betul. Betul. Alhamdulillah. Itu je lah. Okey, terima kasih lah. Aku dengar pun kat sini pun aku beremang bulu roma siut. Ayo. Mungkin ada lagi pengalaman orang lain itu hanya macam selingan sikit-sikit lah dari saya. Terima kasih juga Wak sebab sudi jemput saya kat rancangan ni. Okey. Dengar tu kawan-kawan, pengalaman Syah. Kalau rasa nak dengar lagi cerita daripada orang lain, jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Okey, jangan lupa tekan butang loceng. Okey Syah, terima kasih banyak-banyak. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Sama.